Dah connect dah ni. Tak keluar. Okey. Okey. Keluar. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan khas masjid, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sama-sama berada di masjid ini untuk sama-sama mengerjakan solat maghrib berjemaah. Seterusnya kita sama-sama duduk mengambil peluang untuk mendengar sedikit sebanyak daripada ayat-ayat Al-Quran. Moga-moga ianya dapat kita jadikan bekal untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak nanti, dan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu amalan yang mulia yang diberikan ganjaran yang sepatutnya. Jadi alhamdulillah, syukur pada hari ini saya dapat hadir di masjid ini. Last kita punya kuliah ialah pada 3 hari bulan 12. 3 hari bulan 12 ni kita punya kuliah yang last. Bulan 1 tak ada kuliah, bulan 2 tak ada kuliah. Saya bulan ujung bulan 12 tu berlaku banjir. So banjir, saya duduk di Meru, Jalan Kamis Meru. So banjir, rumah saya banjir, naik air lebih kurang 1 kaki lebih, dekat-dekat 2 kaki. Kemudian 27 bulan 12 tu banjir dah 19. Selepas 1 minggu tu saya diuji oleh Allah dengan aksiden pula. Aksiden kaki sebelah kanan patah. Aksiden nak masuk rumah je, corner nak masuk rumah tu, naik motor lah, beli barang depan kedai, corner nak masuk rumah je, slow sangat tapi terhijab, tak nampak kenderaan depan. Saya nak corner ke kanan tu, ada motor pada depan tu datang. Saya tak perasan, memang salah saya lah, tak nampak, slow je, nampak dia langgar, kena pada motor saya tu, motor tumbang ke kiri, saya jatuh ke kanan. Tak ada luka tak ada apa-apa, tak ada, tapi mungkin masa jatuh tu dia impact. Jadi tulang kaki bawah lutut sebelah kanan tu patah, dia terbuka. Kemudian bawa hospital KPJ Selangor Shah Alam, buat x-ray semua, tengok patah, kena masuk besi titanium 20 cm dengan 10 skru. 4 skru ke atas, bahagian atas tu kat bawah kepada lutut tu hancur lah, dia kata. Maksud dia kumpulkan balik, letak besi macam titanium tu, macam kayu, saya tengok macam kayu hoki, dia bengkok. Skru 4, bawah 6, so 10 skru masuk. Alhamdulillah, baru boleh nak berjalan lah bulan 3 ni. Ini pun masih dalam berehat-rehat lagi lah. Dia Allah Subhanahu wa taala uji dengan sedemikian. Alhamdulillah, syukur. Jadi kalau kita tengok orang lain Allah taala uji lagi teruk lah, kan, tak boleh jalan, macam-macam lah kalau kita tengok. Jadi dengan ujian yang sedemikian tu dah tiba masanya untuk kena, maka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia apabila diberi nikmat oleh Allah
dengan ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Nabi itu diampunkan dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang. Maka Nabi bersyukur dengan nikmat yang Allah beri itu, semayang sampai bengkak-bengkak kaki. Sampaikan Sayyidina Aisyah, dia kata, ya Rasulullah, kenapa perlu nak semayang sangat, ibadat sangat? Allah Ta'ala ada janji ampun dosa yang telah lalu dan juga yang akan datang. Maka Nabi SAW sebut, afala akunu abdan syakura, salah ke kalau aku nak menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi syukur, kita ditimpa musibah, ditimpa ujian tu perlu bersyukur juga. Sebab syukur tu level dia yang tinggi sikit. Apabila ditimpa ujian tu, syukur juga, alhamdulillah. Kalau mampulah tu level para Nabi. Kita ni orang biasa je, saya tak sampai level tu, kita sebut je lah. Dia ada syukur, ada syakur. Kalau syakur, afala akunu abdan syakur, syakur tu dia lagi tinggi level dia. Maksudnya kalau kena musibah pun alhamdulillah. Kalau syukur kita biasa lah, syakur dia lagi tinggi. Dapat ujian pun alhamdulillah. Moga-moga kita boleh cuba-cubalah untuk mencapai darjat syakur. Jadi alhamdulillah kita dah masuk pada bulan Syaban ini. Sebulan lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi pastinya bulan Syaban ni macam-macam kelebihan yang ada dengan puasanya, dengan program-program yang diatur, semoga akan meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghampirkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga persediaan kita untuk bertemu dengan Ramadan itu akan kita dapat siapkan dengan sebaiknya. Jadi insyaAllah tuan-tuan yang dikasihi sekalian, pada malam ni kita sambung pengajian kita dalam ilmu qiraat. Kita menggunakan kitab Mabahis fi Ilmi Al-Qiraat. Kita telah membicarakan bacaan daripada qiraat yang disebut sebagai qiraat 7, qiraat daripada Tariq Syatibi. Kemudian kita juga telah membicarakan bacaan daripada Tariq yang disebut sebagai Tariq Durrah, yang 3, yang mana 7 campur 3 tu dia menjadi qiraat 10 yang kecil. Dan sekarang ni kita telah masuk kepada Tariq Tayyibah, yang disebut sebagai qiraat yang besar. Ni Tariq Tayyibah ni. Yang Tayyibah ni qiraat 10 asyara kubra, 10 yang besar, disebut sebagai Tariq Tayyibah. So saya dah terangkan 7 yang kecil, 10 yang kecil, dan ni kita dah masuk kepada 10 yang besar. Jadi sebelum tu kita nak tengok, saya nak ceritakan sikit tentang berkaitan dengan sanad dia, sanad bacaan. So sanad bacaan ni kalau kita tengok, supaya kita boleh nampak beza yang disebut sebagai qiraat 7, qiraat 10 kecil, 10 besar tu, kat sini kita boleh tengok. Jadi daripada Quran itu turun kepada Nabi SAW. Kalau bacaan yang biasa kita baca ni, dia akan turun kepada 5 orang. Daripada Nabi SAW, dia akan ajar 5 orang, iaitu Zaid bin Sabit. Ni sahabat, meninggal pada 5 Hijrah, 45 Hijrah. Kemudian dia ajar kepada Uthman bin Affan yang kedua. Kemudian Ali bin Abi Talib yang meninggal 40 Hijrah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Ubay bin Ka'ab. Inilah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang sahabat ni. Daripada 5 orang sahabat ni lah dia mengajarkan kepada golongan tabi'in. Golongan tabi'in, iaitu Abdullah bin Habib As-Sulami yang meninggal 74 Hijrah. Ni yang pertama. Maksudnya Abdullah
bin Habib As-Sulami ni dia ambil bacaan ni daripada 5 orang ini. 5 orang ni dia ambil. Begitu juga ada yang kedua, nama dia Zur bin Hubash yang meninggal 82 Hijrah. So 2 orang ni dia ambil daripada 5 orang ni bacaan Al-Quran. Maka daripada 2 orang ni lah dia turun kepada bacaan qiraat yang disebut sebagai qiraat Asim, yang warna merah ni. Ini qiraat Asim bin Abi An-Najud Al-Kufi. Ini imam qiraat yang kita baca pada hari ini. Kemudian daripada Asim ni dia turun kepada perawi dia, periwayat dia yang bernama Hafs bin Sulaiman Al-Kufi. Ini perawi kepada Imam Asim. So Quran yang kita baca ni, inilah Quran riwayat Hafs. Jadi kalau kita sebut tu, kita tak sebutlah qiraat Hafs, kita akan sebut bacaan riwayat Hafs. So betul lah kita sebut tu. Jangan sebut qiraat Hafs. Kalau qiraat tu macam tak berapa nak kena. Sebut riwayat Hafs. Qiraat dia apa? So qiraat dia ialah qiraat Asim. Kemudian daripada Hafs ini dia akan turun bawah dia ni. Yang ni disebut sebagai imam, yang ni disebut sebagai riwayat rawi. Bawah dia ni dia akan turun kepada tariq, turuk ataupun jalan-jalan dia lah, dia punya sanad dia. Daripada Hafs ni dia akan turun. Yang pertama Ubaid bin Sabah. Daripada Ubaid bin Sabah ni dia meninggal 219 Hijrah. Yang ni 180, ni dah zaman tabi'in dah. Kemudian yang kedua turun kepada Ahmad bin Syahal Al-Ushnani, meninggal 307 Hijrah. Kemudian yang ketiga dia turun kepada Ali bin Muhammad Al-Hashimi. Kemudian yang keempat Abul Hasan Tahir bin Abdul Mun'in Ibnu Ghalbun yang meninggal 399 Hijrah. Ini yang nombor 4. Kemudian yang kelima dia turun kepada Syekh Qurra Abi Amru Ad-Dani. Dia meninggal 444 Hijrah. Okey, yang dekat nombor 5 ni saya nak terang bagi dia jelas sikit. Dekat nombor 5 ni lah Abu Amru Ad-Dani ni dia ada satu kitab, nama dia kitab At-Taisir. Kitab At-Taisir ni dia merupakan syarahan kepada yang biasa saya sebutkan Ibnu Mujahid yang meninggal 324 Hijrah tu. Ibnu Mujahid dia ada kitab dia As-Sab'ah tu disyarahkan dengan kitab At-Taisir. Inilah karangan Abu Amru Ad-Dani yang meninggal 44 Hijrah. Kemudian dia turun kepada anak murid dia Sulaiman bin Najah yang meninggal 496 Hijrah. Kemudian nombor 7 kepada Ali bin Huday Al-Andalusi meninggal 564 Hijrah. Dan yang nombor 8 nombor 8 ni Syekh Qurra Abil Qasim bin Firruh Asy-Syatibi meninggal 590. Jadi bila orang kata tarik Syatibi itulah kat sini lah dekat nombor 8. Jadi daripada Hafs itu, riwayat Hafs tu nak sampai kepada Imam Syatibi ni ada 8 orang turun sanad tu, seorang yang ke-8. Sampai ke sini baru yang disebut sebagai qiraat 7 yang kecil, yang kita baca Hafs tu kan, dekat nombor 8. Kemudian dia turun lagi. Kalau kita tengok jalur ni, kalau dia turun lagi dia akan sampai kepada Abil Hasan bin Syuja' Asy-Syatibi 661. Yang nombor 9. Nombor 10 Muhammad bin Ahmad As-Sa'ir, dia meninggal 725 Hijrah. Nombor 10. Nombor 11 Muhammad bin Abdul Rahman Al-Hanafi meninggal 772 Hijrah. Dan nombor 12 ni dia turun kepada Syekh Qurra Al-Muhaddisin Muhammad bin Muhammad Al-Jazari. Ini yang 833 Hijrah. Yang ni yang nombor 12 ni dia turun kepada yang kita sebut sebagai Tariq Thayyibah. Yang mana 10 yang besar. Kalau dekat nombor 8 ni tadi qiraat 7 saja. 7 yang kecil kan. Dia sampai dekat nombor 12 ni dia jadi yang 10 yang besar. Di sini ni dia akan banyak ada lagi. Daripada kalau kita tengok daripada sini
anak murid kepada Ubaid bin Sabah ni, dia ada seorang lagi, Amr bin Sabah, dia ada sebelah sini, seorang lagi. Daripada sebelah sinilah dia akan turun riwayat daripada Tariq Taibah. Saya tunjukkan lagi satu lagi, dia punya syajarah, dia punya gambaran sanad dia. Inilah disebut sebagai sanad lah, syajarah sanad, pokok di silsilah sanad itu. Okey, yang ni tadi ya saya besarkan sikit lagi. Ini tak nampak. Okey, dekat sini. So ini daripada Allah kepada Nabi ada 5 orang saya sebut tadi, kemudian turun kepada 2 orang daripada Asim, kemudian diturun kepada Hafs. Yang Syatibi yang saya ajar, yang 7 yang kita dah baca tu, ialah daripada jalur belah sini, anak panah sebelah kanan ini Syatibi. Ini saya sebut nama-nama tadi. Ini satu jalur. Jadi disebut sebagai qiraat 7 yang kecil. Tapi kalau sebelah sini dia jadi Tariq Taibah. Ini kita dah baca Tariq Taibah yang sebelah sini. Sebab daripada sini Abdullah bin Habib As-Sulami ni, yang ni dia akan corner ke sebelah kanan. Dia punya jalur riwayat wajah bacaan yang dia belajar, yang dia ambil. Tetapi daripada Zur bin Hubaish ni yang meninggal 82 Hijrah ni, daripada sinilah yang memecahkan, menjadikan wajah bacaan itu lebih banyak. Daripada sinilah dia akan turun kepada Tariq Taibah. Di sini Ubaid bin Sabah, di belah sini dia akan turun kepada anak murid Amr bin Sabah. Ini kita sebut tadi. Hafs ni dia ada 2 orang anak murid perawi, dia punya perawi kepada dia, Tariq bawah dia. Satu Amr bin Sabah, yang ni yang saya sebut tadi, terus sampai kepada Imam Asy-Syatibi. Kalau dia masuk sebelah sini, ikut Tariq yang belah sini, jalan belah sini, maka dia akan jadi Tariq Taibah. Yang mana daripada sebelah sini ni, kiri ni, dia ambil bacaan daripada Zur bin Hubaish. Kemudian dia naik ke atas ni juga Abdullah bin Mas'ud, menyebabkan wajah bacaan tu dia jadi banyak. Kalau kita katakan Tariq Syatibi ni, maksudnya dia satu je, satu wajah, satu line lah, satu line sanad dia satu. Tapi apabila dia masuk yang sebelah kiri ni, Amr bin Sabah ni, kemudian anak murid dia tu, menyebabkan wajah bacaan itu jadi banyak. Contoh yang paling mudah, kalau kita baca Mad Jaiz Munfasil. Mad Jaiz Munfasil kita baca, kalau kita baca dengan Tariq Syatibi belah sini, yang kebanyakan Malaysia ni kalau disebut tu Tariq Syatibi lah, kita baca Mad Jaiz Munfasil, dia hanya ada 4 dan 5 harakat saja. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuha tu mad jaiz munfasil, 4 harakat 5 harakat. Dia tak ada wajah 2 harakat. 2 harakat tak ada. Tetapi apabila kita melihat dari sudut Tariq Taibah ni, jalur Taibah ni, baru dia ada berapa wajah? Dia ada 2 harakat, dia ada 3 harakat, 4 harakat, dan juga 5 harakat. Ada 4 wajah dekat situ. Jadi kalau orang yang baca ya ayyuhallazina amanu, maksudnya dia membaca melalui mazhab Taibah, Tariq Taibah. Jadi dia kena jagalah, macam kita dalam mazhab fiqh lah, maksudnya dia kena jaga apa hukum-hukum yang berkait dengan Taibah tu, dia kena jaga. Jangan kejap Taibah, kejap Syatibi, tak boleh. Macam mazhab lah, kita kejap Maliki, kejap Hambali, Hanafi, tak boleh. So kita kena faham kerangka tu. Kalau dekat Taibah, kita ikut sistem dia. Yang mana kalau Syatibi ni, dia ada satu jalur dia, satu. Apabila dia masuk Taibah ni, dia akan banyak jalur tu. Sebelum ni saya dah tuliskan rangka dia, banyak lagi dia jalur riwayat, menyebabkan wajah bacaan tu lagi banyak.
So kita kena jaga tu. So ni dia terus daripada Taibah ni lah, dia boleh turun terus sampailah yang saya sebutkan tadi daripada Syekhul Qurra, yang sini Muhammad bin Muhammad Ibnul Jazari. Ni sanad lah ni. Kalau tuan-tuan belajar, kalau hadis orang belajar di Rasah Al-Asani. Kalau Quran, ni sanad Quran ni kita boleh tengok. Kalau tuan-tuan belajar mungkin boleh sambunglah bawah ni. Nama tuan mungkin bawah sini kan, siapa tok guru dia tengok jalur sanad dia belajar mana. Tuan-tuan belajar dia pergi kepada Tariq Syatibi ke Tariq Ibnu Jazari, mana. So kita boleh sebut. Sebab itu kalau orang belajar bidang qiraat ni, bacaan Quran ni, masa hari pengijazahan tu, tok guru tu dia suruh kita hafal nama-nama tu. Daripada nama kita akan sebut nama kita, daripada syekh kita, daripada an kena hafal semua sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita tahu jalur kita ke sini, lepas orang ni, lepas orang ni. Ni mula masuk orang Iraq, lepas orang Iraq dia masuk orang Syam. Syam ni yang sampai kepada siapa? Tabi'in. Siapa dia tabi'in? Tabi'in dia siapa? Sahabat. Sampai kepada Nabi. So bila kita dapat ijazah tu rasa macam alhamdulillah, rasa tu dia rasa ilmu tu rasa macam lekatlah sampai kita dengan Nabi kan. Tu kalau kita belajar betul-betul lah dalam bentuk bacaan Al-Quran yang tepat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menarik sebenarnya kalau tapi kita orang Malaysia ni perkara begini sebenarnya masih baru lah. Biasa kita ngaji kampung semua tak ada sanad, cuma tak adalah kita detail lah, kita faham kerangka tu dengan jelas. Dan kita tak tahu, sebab itu kalau kat Malaysia ni kadang-kadang bercampur Syatibi, Jazari, Taibah kan, kita kurang jelas. Ini nak bagi tuan-tuan nampak dia ada dia punya kerangka sebenarnya. Kalau kita mendalami. Okey, kita ambil bacaan sikit. So kita dah masuk pada Taibah. Kita dah berhenti pada 3-12 ni bacaan riwayat Qalun daripada Imam Nafi'. Tariq Taibah yang saya katakan jalur yang banyak tadi. Okey, hari ini kita ambil bacaan seterusnya, iaitu bacaan riwayat Warsh. Riwayat Warsh. Okey, riwayat Warsh daripada Imam Nafi', tariq dia tariq Taibah. So kita masih membaca surah Al-Fatihah. So bacaan dia macam mana? Pada perkataan Malik Yaumiddin dia baca pendek, Malik Yaumiddin. Dia tak baca dengan panjang. Kemudian Sirat dia baca dengan huruf sad. Kemudian Alaihim dia baca Alaihim. Kemudian pada Alaihim yang kedua Alaihim juga. Ni bagi Warsh. Okey, saya baca tuan-tuan ya, ikut dekat belakang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, itu riwayat Warsh. So Warsh ni dia perawi yang kedua bagi Imam Nafi'. Tariq dia tariq Taibah. Sebelum ni kita tariq Syatibi kan. So tariq Taibah ni kalau beza antara Syatibi dengan Taibah pada bacaan riwayat Warsh ni dia sama. Dia tak ada beza. Maksudnya tariq Syatibi yang tu Taibah pun itu dia tak ada bertambah wajah bacaan bagi surah Al-Fatihah dia sama saja. Okey, kita ambil yang ketiga pula. Yang ketiga iaitu riwayat Al-Bazzi. Riwayat Al-Bazzi.
Al-Bazzi merupakan perawi yang pertama kepada Imam Ibn Katsir. Tarik dia, jalur Thayyibah. So dalam surah Al-Fatihah ni dia baca dengan hazaf alif juga, dengan Maliki Yaumiddin. Dalil dia daripada Thayyibah, Maliki nal zillan rawa. So dia baca dengan hazaf alif juga. Dia termasuk dalam baqul. Kemudian bagi perkataan sirat, dia baca dengan sad. Dia baca dengan huruf sad. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari dalam Thayyibah, as-sirata ma'siratin zin khulfan wala kaifa waqa wasadu kazzayid fal awwalu qif. Tu dalil daripada matan Thayyibah. So dibaca dengan sad. Bagi alaihim, dibaca alaihim juga bagi bawah ha tu. Alaihim, ha itu bagi bawah. Alaihimu ilaihimu ladaihimu bi dhammi kasril ha'i zabyun fahimu. So dia termasuk dah yang ha bagi bawah, dia yang ha bagi depan, kan? Okey, kemudian pada isu huruf mim, sini dia mula ada khilaf. Huruf mim ni disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari. Dia kata wa dhamma mimil jam'i sil sabtun dara qabla muharrakin wa bi khalfi barra. Maksudnya dekat sini bagi dal Ibnu Katsir dia membaca dengan mu, alaihi himu. So pada dua-dua tempat, alaihimu yang pertama, yang kedua juga alaihimu. Cuma kalau kita waqaf, dia alaihim. Mu tu keluar apabila kita baca wasal sahaja. Okey, saya baca tuan-tuan ya. Ikut kat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi kalau tuan-tuan nafas panjang, boleh ambil terus satu ayat. Kita cuba kita tarik sekali, kita ataf ambil terus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal Amin. Itu kalau nafas panjang lah. Maksudnya kalau kita baca wasal, dua-dua tu jadi alaihimu. Tapi kalau kita berhenti, dia jadi alaihim. So habis itu perawi yang pertama bagi Imam Ibnu Katsir. Ini imam yang kedua. Tarik dia tarik Thayyibah. Kemudian kita pergi kepada perawi dia yang kedua, iaitu Qumbul. Qumbul ni perawi yang kedua kepada Imam Ibnu Katsir. Dia lebih kurang sama dengan Al-Bazzi ni tadi, cuma dia ada beza sedikit sahaja. Hazaf dia baca, dia ada wajah sin dengan khilaf. Pada perkataan sirat ni, itu yang disebutkan as-sirata ma'sirata zin khulfan. Huruf zai sini dia rumus kepada kumbul. Dia baca dengan khilaf. So dia boleh baca dengan sad, dia boleh baca dengan huruf sin. So kalau kita baca dengan huruf sin tu kena senyum sikit lah. Ihdinas sirasi, kena tarik ni panjang. Kalau sad, ihdinas
Dia ada safir. Sirah sin dia akan jadi senyum. Kalau kita duduk kat belakang jadi makmum tak dengar kan. Tapi kalau tengok pada depan, mulut tu kita nampak. Ini huruf sad ataupun huruf sin. Bunyi tu kalau kita detail kita dengar. So boleh baca dengan dua, dengan sad dengan sin. So kita ambil wajah sin, kemudian kita ambil wajah sad. Kemudian alaihim dia baca alaihimu. Sama macam Bazi tadi. Pada dengan Malik Yaumiddin dia baca dengan pendek, Malik Yaumiddin. Okey, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ambil wajah sin dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Dia senyum sikit ya. Okey. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, itu maksudnya kita ambil wajah sin. Kemudian kita ambil wajah yang kedua dengan huruf sad pula. Dia ataf. Kita ambil wajah yang kedua. Kita ambil pada ihdinas sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. So itulah riwayat yang kedua bagi imam yang kedua, itu Imam Ibn Katsir. Perawi dia yang kedua ialah kumbul, tarik dia tarik thayyibah. Apa beza yang ni dengan tarik Syatibi tadi? Kan? Yang kita nampak beza. Maksudnya sekarang ni kita baca asyarah kubra, qiraat 10 yang besar. Kalau 10 yang kecil, dekat sin ni dia tak ada wajah khilaf. Dia hanya ada satu wajah saja. Dia baca dengan sin saja. Tapi apabila masuk dekat thayyibah ni, wajah tu lagi banyak. Maksudnya perawi riwayat makin banyak, maka bagi bacaan sin ni dia baca dengan khilaf. Boleh dengan sin, boleh dengan sad. Itu beza dia dengan Syatibi, dengan wajah daripada tariknya yang kecil. Itu beza yang besar. Okey, habis kumpul tu kita ambil seterusnya, iaitu imam yang ketiga. Imam yang ketiga ialah Imam Abu Amru Al-Basri. Imam Abu Amru Al-Basri. Azan belum ini. Okey. Imam Abu Amru Al-Basri. Tadi Imam Ibn Katsir dia orang Mekah. Dan saya dah sebut dah, Ibn Katsir ni, kalau Ibn Katsir ni dia Mekah, dan imam kita, imam mazhab kita, Imam Syafi'i, itulah qiraat dia, qiraat Ibn Katsir macam kita baca tadi. Cuma sama ada kita tahu tak tahu je lah kan. Kalau kita sempatlah hidup sezaman dengan Imam Ibn Katsir, dia baca alaihimu lah sebenarnya. Okey, kita ambil seterusnya yang ketiga. Imam yang ketiga ialah Abu Amru Al-Basri. Tarik dia tarik thayyibah. Rawi dia yang pertama, perawi dia yang sama ialah Ad-Duri. Bacaan dia macam mana? Bacaan dia hazaf alif juga. Malik Yaumiddin dibaca dengan pendek.
Maliki Yaumiddin. Kemudian huruf sad ni dia baca dengan sad. Alaihim dia baca alaihim. Mim pun juga mati, alaihim, tak ada mu tu. Cuma dekat sini dia ada tambahan. Tambahan dia apa nama dia? Idgham kabir. Idgham kabir boleh baca dengan tiga wajah. Itu yang Imam Ibnul Jazari menyebutkan dalam Thaibah, izal taqal khattan muharrakani mislani jinsani muqaribani adghib bi khulfid duri wasusima. Maksudnya apabila berlakunya idgham kabir, maksudnya huruf mim bertemu dengan huruf mim, jadi laluan tu azam.
So bagi imam yang ketiga, iaitu Imam Abu Amr Al-Basri ni, rawi dia yang pertama Ad-Duri ni, dia ada wajah idgham kabir. Idgham kabir ni apa dia? Maksudnya dia diidghamkan, dimasukkan apabila bertemu dua huruf yang sama. Dia ada jenis dia ni. Ini macam ni mim ni, mim yang pertama, ini mim yang kedua. Apabila bertemu dua huruf ni, dia boleh dibaca dengan tiga wajah. Satu masukkan, kemudian dengan dua harakat, empat harakat dan juga enam harakat. Boleh dibaca dengan tiga harakat, dengan khilaf. Dengan khilaf ni maksudnya tanpa tiga harakat, tiga wajah tu pun boleh juga. Wajah ni dengan khilaf. Apabila dibaca dengan wasal lah kat sini, kalau kita baca wasal. Tapi kalau kita waqaf, maka tidak ada lagi idgham kabir kan dekat situ. So dia beza dia. Kalau kita belajar Syatibi sebelum ni, kita baca Syatibi dia tak ada. Duri ni dia tak ada. Dia tak ada wajah idgham kabir. Yang ada wajah idgham kabir hanyalah As-Susi. Itu dalam Syatibi. So apabila kita masuk Thaibah ni, dia banyak. Dekat Duri pun ada juga wajah idgham kabir. Itu yang disebutkan idza taqa hattan muharrakani mislani jinsani muqaribani adghim bi khulfid duri was-susi ma'a. Okey, saya baca tuan-tuan. Ikut dekat belakang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, kita ambil wajah idgham kabir yang dua harakat dulu, kemudian empat harakat dan juga enam harakat. Kita ambil yang dua harakat dulu. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Okey, kita ambil wajah empat harakat. Hi itu, pada perkataan hi ni, 2, 4 dan juga 6 harakat dekat sini. Dekat sini ni, kat sini ni. Kat sini ni dia boleh 2 harakat, 4 harakat dan juga 6 harakat. Kita ambil yang kedua, wajah 4 harakat. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Okey, kita ambil wajah yang panjang 6 harakat. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sampai sudah sampai kepada imam yang ketiga, rawi yang pertama, iaitu Ad-Duri. So kita berhenti di sini dulu, insya-Allah. Kuliah kita akan datang, kita akan ambil yang kedua, iaitu rawi As-Susi, dan seterusnya untuk kita habiskan bacaan qiraat 10 daripada Tariq Thayyibah, qiraat 10 yang besar daripada Tariq Thayyibah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya
arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.